والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين. Kita menyatu muslim ke surat 14. Baris yang ke-9 dari bawah. Surat 14 baris yang ke-9 dari bawah. Dalam bahagian rukuk. Adapun kesempurnaan rukuk itu pada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau ratakan belakang serta lehermu, maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Kedua, bahawa engkau hantarkan dua tapak tanganmu di atas kedua lututmu. Letakkan dua tapak tangan di atas lutut. Macam biasa kita buat je lah. Dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Mana kita jarangkan? Tadi menjadi jawab. Letakkan dekat lutut masa rukuk. Ketiga, bahawa engkau tamak ninahkan rukuk. Rukuk dalam keadaan tamak ninah. Tamak ninah ni maksudnya berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Mana jangan sampai tak berhenti langsung. Rukuk tu Allahu Akbar, berhenti. Baru sami Allahu liman hamidah. Jangan macam spring. Tahu spring kan? Dia turun ni sampai naik. Macam spring. Jadi jangan rukuk macam spring. Dan dibacakan tasbih serta tahmid. Baca bacaan dalam rukuk dalam keadaan mengagungkan Allah, merasakan apa yang kita baca itu satu benda yang penting. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci Tuhan, Tuhanku, maha suci Tuhanku yang azim, yang agung, wa bihamdihi, dan dengan kepujiannya. Jadi baca tadi dalam merasakan Allah yang maha agung. Baca dalam keadaan merasakan yang kita baca tadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, bukan remeh-remeh, bukan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dan ketetapan, baca dalam keadaan hati yang tetap. Jangan ingat ke sana, jangan ingat ke sini. Adapun kesempurnaan sujud pada 3 perkara. Kesempurnaan sujud pada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau hantarkan, yakni letakkan dua tanganmu berbetulan dengan bahumu. Kedua, hendaklah engkau renggangkan dua lenganmu daripada dua lambungmu. Yang pertama, letakkan tangan tadi sama dengan bahu. Kita agak sama je lah. Kemudian renggangkan sikit siku kita dari lutut dan kanan. Cuma kalau ada orang sebelah sayang dengan kita solat jemaah, janganlah kita renggam tangan. Takut kalau kita renggam tangan, kena orang sebelah pula. Jadi solat jemaah ni kena jaga sikit orang sebelah. Sebab kita bukan semayang orang, kita semayang dengan orang lain. Dan jangan kamu hamparkan keduanya kepada bumi. Maknanya jangan letak siku tadi atas kapet, atas tanah, atas lantai. Jangan. Mana yang kita letak tu, tapak tangan, siku kita angkat sikit. Jangan macam tu, jangan. Kalau macam ni, ni lantai sama je. Jangan. Angkat sikit.
bukan menentukan, dia menentu. Itu sujud. Sebab ada hadis larangan daripada Nabi. Nabi larang, jangan sujud macam anjing. Anjing kan kalau didudukkan tangan dia rapat dengan lantai. Jadi kita lain sikit, angkat sikit. Mana yang letak atas lantai tu tapak tangan saja. Siku kita angkat sikit. Siku kita jarak sikit daripada rusuk. Tapi kalau orang perempuan rapat lah. Kalau isteri kita, suruh dia rapat. Kalau anak perempuan, suruh rapat. Kalau anak lelaki, suruh renggang. Cuma renggang tu tengoklah orang sebelah. Takut kalau ada orang sebelah rapat dengan kita, jangan renggang sangat. Nanti kena orang sebelah, kesian dekat dia. Dia pun nak semayang juga. Ketiga, bahawa engkau tamak ninahkan pada sujudmu. Sama juga macam rukuk tadi, jangan sujud spring. Berhenti sekejap. Kadal subhanallah. Dan mengucap tasbih kamu serta takbir. Baca tasbih dalam sujud. Dalam keadaan perasaan kita merasakan tasbih tadi sesuatu yang penting, sesuatu yang besar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan kepujiannya. Jadi bila kita letakkan dahi kita di lantai, kita letakkan dahi kita pada tempat kaki, tempat orang bijak, masa itulah kita paling rendah sekali dan kita memuji Allah dengan sebutan A'la. Allah paling tinggi, sedangkan kita paling hina sekali. Adapun kesempurnaan duduk itu, duduk antara dua sujud di dalam tiga perkara. Pertama, bahawa engkau duduk atas tapak kakimu yang kiri dan engkau dirikan kakimu yang kanan jika tahiyat awal. Macam biasa kita buat tu lah, nama dia duduk iftirat, duduk tahiyat awal. Dia sebab dalam sembahyang ni yang rukun, yang wajib duduk. Duduk tu wajib. Tapi macam mana cara duduk, yang itu bukan wajib. Yang wajib duduk. Nak duduk bersila ke, nak duduk berlimpah ke, nak duduk kaki ke, itu bukan wajib. Yang wajib duduk. Nak duduk atas kerusi ke, nak duduk atas lantai ke, yang itu tak wajib. Yang wajib duduk. Cuma dalam banyak-banyak cara kita duduk, duduk yang disunatkan di dalam sembahyang, duduk iftirat, yakni duduk tahiyat awal. Itu duduk yang disunatkan. Yang wajib duduk. Itu yang wajib. Dan engkau keluarkan yang kiri di bawah betis kakimu yang kanan pada tahiyat akhir. Pada tahiyat akhir. Ataupun kita sebut nama dia duduk tawarruk. Duduk tawarruk, yakni duduk atas punggung kita yang sebelah kiri. Cuma duduk saya akhir ni saya nak ingatkan dekat tuan-tuan, kalau badan besar, tak ada semua badan seling ni. Jadi memang orang kuat berkebun ni, seling badan tu tak ada yang gemuk. Jadi kalau kita ada saudara mara gemuk ke, kawan-kawan gemuk, bagi tahu dia, kamu jangan duduk saya akhir kalau ada orang sebelah. Takut nanti orang sebelah terimpit, tak untuk semayang dia. Dia badan besar, duduk saya akhir. Okey, orang sebelah. Jadi kena timbang rasa sikit. Kita ni kalau nak buat kerja sunat, yang
jangan sampai jadi benda haram. Menyakiti orang, bagi orang sakit hati, dosa. Tapi kalau dengan sengaja lah. Jadi kita bila nak buat benda sunat, jangan sampai ganggu orang lain. Tak berbaloi nama dulu. Buat sunat tapi hukumnya haram. Macam contoh semayang lah. Jangan sibuk semayang sunat kalau semayang kotor banyak lagi. Kita ni kalau kita kotor dulu. Dah habis dah kotor kita, barulah kita pulut sunat. Yang terbaik sekali kita kotor dalam waktu sunat. Dapat pahala sunat sekali. Contoh macam tarawih. Kita ada semayang. Contoh semayang kita banyak, kita kira lah. Contoh semayang kita subuh ada 10 gitu. Jadi bila kita semayang tarawih dengan orang, kita niat dah qada subuh. Cuma tak ada kunut. Tak apa, kunut tu sunat. Kunut bukan wajib, tak kunut pun semayang tak. Jadi bila imam semayang tarawih, kita semayang qada subuh. Dapat pahala wajib qada subuh dan dapat pahala sunat tarawih sekali. Kita untung buat satu dapat dua. Ini dah kita semayang sunat. Padahal qada kita banyak lagi. Rugilah. Tapi kalau sembahyang qada kita tu qada kita dulu zaman jahiliyah, yang tu boleh kira lagi. Sebab orang kalau tinggal sembahyang dalam keadaan jahiliyah ni, dia tak wajib qada dengan cepat. Dia boleh qada lambat-lambat. Maksud saya, kita tinggal sembahyang dalam keadaan uzur. Tak apa, boleh qada lambat-lambat. Contohnya dulu zaman dia bujang-bujang dulu dia tak tahu. Ataupun tahu tapi biasalah zaman bujang, budak-budak lagi. Lepas tu bila umur dah 40, dah 50 baru sedar. Umur dah 30 lebih baru sedar. Yang itu tak apa, qada wajib qada. Tapi adakah wajib qada dengan cepat? Dah, boleh lambat-lambat boleh. Sama juga kalau contoh kita bangun pagi, bangun subuh lambat. Dia bangun dia tidur malam, dia bangun-bangun pukul 8. Jadi dia wajib qada, wajib qada. Cepat atau lambat, yang tidak. Yang sunat qada dengan cepat. Bangun-bangun je terus ambil wudu, sembahyang. Itu sunat. Sunat dipercepatkan. Tapi kalau dia qada lambat boleh, boleh. Bini tanya, abang bangun pukul 8, sembahyang subuh belum? Belum. Abang nak sembahyang bila? Aku nak sembahyang lagi ni bertahun. Boleh, boleh. Tapi kalau jawab itu bunyi macam kurang ajar nanti. Tapi boleh, boleh. Yang wajib qada cepat dengan lambat tu itu cerita lain. Sebab apa? Sebab kita tak bangun tu uzur, kita tidur, tak sedar. Lainlah kalau kita dah sedar lain. Orang azan subuh dia dah sedar dah. Dia pun menung tengok jam. Baru pukul 6. Dia buka takwim dalam handset dia. Waktu curuk kalau jenis curuk pun 7.23. Curuk tu maknanya subuh dah habis. Jadi dia baca curuk 7.23. Tidur sekejap lah. Sekejap lagi pukul 6.45 bangun lah. Pukul 7 bangun pun sempat lagi sembahyang subuh. Dia pun fikir hari ni pun saya bukan bertugas jadi imam, bangun orang lain. Dia pun tidur balik. Tidur bangun pukul 8. Yang itu haram dia sarapan pagi, haram dia mandi, haram dia tak wukuk kenyon, haram. Bangun terus ambil wudu, terus sembahyang. Sebab apa? Sebab dia dah bangun masuk waktu. Dia subuh ni waktu dia kalau kita sekarang pukul 18 ni. 6.18 subuh. Jadi habis dia 7.23.
Dia sebab waktu sembahyang ni dia subuh ni dia tak ada kawan dia. Kalau Zuhur pukul 1.30, dia habis dia pukul 4.42. 4.42 atau dia habis dia pukul 7.31 maghrib. Maghrib pula habis pukul 8.40. 8.40 pula habis waktu dia pukul 6.18. Jadi tuan-tuan boleh sembahyang isyak pukul berapa? Pukul 9 boleh, pukul 10 boleh, pukul 11 boleh, pukul 2 boleh, pukul 3 pagi pun boleh. Jadi sebelum pukul 6.18. Sama juga nanti bila kita buka puasa. Buka puasa pukul apa? Buka puasa pukul 7.31. 7.31 tuan-tuan. Bukan 7.30. 7.31. Bila kita boleh makan sampai pukul 6.18. 6.18 ya, bukan azan ya. Alhamdulillah, azan tak habis lagi, boleh makan lagi. Jangan. Dia waktu, dia bukan kira azan. Sebab tu kalau tuan-tuan nanti puasa Ramadan, bila kita nak makan, bila masuk waktu maghrib. Bukan kira azan. Sebab kalau kita kira azan, contoh kita tengok jam, tengok lagi sekali, 7.32 lah. Apa tak azan-azan ni? Dia tak tahu Bilal makan dulu. Bilal tu makan nanti tu makan. Dah habis makan, baru sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. 15 minit dah kita tahan, tunggu azan. Jadi buka puasa bukan tunggu azan. Buka puasa masuk waktu maghrib. Kamu juga subuh, jangan tunggu azan. Tengok jam. Baru sampai 6. Boleh makan lagi. Jangan tunggu azan. Kalau tunggu azan, buatnya bila lambat hari tu. 5 minit dia lewat. Dia kalau kabut datang, dia pun setting mikrofon, pasang. Dekat. Naik lagi. Kita makan lagi. 6 jam makan lagi. Bang, tak boleh tunggu kan? Azan ni. Ni. Tak boleh. Sama juga masalah niat. Bila kita niat puasa nanti, bila kita boleh niat puasa, mula daripada waktu maghrib pukul 7.31 dan niat kita berterusan sampai pukul 6.18. Boleh niat. Tapi kalau dah 6.18, waktu niat dah habis. Tak boleh niat dah. Jadi penting tu. Apa dia niat? Niat ni kita ingat dalam hati esok puasa. Esok puasa, ingat lagi esok puasa. Mana kalau orang tanya esok puasa? Esok puasa Ramadan. Itu niat tu. Jadi yang paling penting sekali, saya nak ingatkan dekat tuan-tuan, nanti bila malam pertama Ramadan, malam pertama, niat sebulan. Niat sebulan. Kenapa kena niat sebulan? Sebab bila kita niat sebulan, nanti celah-celah Ramadan ataupun hujung Ramadan, kita lupa nak niat, terus kita cover dengan niat sebulan. Tapi kalau kita tak niat sebulan, di hujung-hujung Ramadan nanti kita lupa niat, puasa kita tak sah. Sebab apa? Sebab rukun puasa, niat menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Jadi bila kita tak niat, puasa kita tak sah. Bila tak sah, tak boleh makan. Kalau boleh makan, tak juga. Kita penuh makan martabak tengah-tengah hari. Awak niat malam tadi. Tak boleh. Walaupun kita lupa niat, kita wajib berlakon seperti orang puasa. Bila boleh makan? 7.31 baru boleh makan. Dan nanti bila masuk Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal dan seterusnya, wajib qada. Jadi penting kena niat sebulan. Dia takut kenapa? Dia takut dekat-dekat raya. Bila dekat-dekat raya, orang sibuk dengan persiapan raya. Lagi 3 hari nak raya, lagi 2 hari nak raya, orang sibuk. Sibuk cari bulung, nak bakar lemang, sibuk cari baju, sibuk cari seluar yang ada kepala kain. Mana tu yuk? Terusan, apa nak beli seluar yang ada kepala kain.
Jadi bila dia sibuk dalam kepala otak dia fikir teknologi kepala kain, dia cari, pergi pula lah kedua. Ujung-ujung dia kata dapat lagi tahun kata. Ujung-ujung ni macam tahun. Dia pergi pukul 2. Pilih. Okey, dapat dah coding kepala kain. Nego punya nego dapat murah. Seronok happy. Tidur malam tu. Jin kepala kain dah siap serta dekat sebelah dah. Nanti lagi 2 hari boleh pakai dia tu. Esok nak cari baju pula. Telur dah habis. Jadi nak apa? Pukul 3 pagi baru tidur. Dia tidur. Dekat teliteh langsung esok tu puasa. Dia bangun-bangun pukul 8. Tak pun dia bangun-bangun pukul 6.20. Dah kalang kabur. Tak sahur. Lepas tu pun ya Allah, malam tadi tak teliteh langsung. Sebab biasa malam tu terawih. Tapi entah malam tu tak macam mana lupa terawih. Lepak dengan member, lewat-lewat pergi tadi, slowly. Lupa. Bila lupa, artinya tanya boleh puasa. Tak boleh puasa. Tapi tak boleh makan. Makan haram tak boleh makan. Jadi penting. Malam pertama tu tolong puasa sebulan. Niat sahaja ku puasa bulan Ramadan sebulan. Okey ya. Tak reti bahasa Arab pun tak apa. Yang bahasa Arab pun tak wajib. Yang wajib ingat dalam hati. Saya nak puasa mula daripada esok sebulan. Tiba-tiba tak sampai sebulan. Ramadan yang ke-20 makan nasi je. Boleh lagi niat tu? Boleh. Boleh lagi. Boleh. Itu pentingnya. Aku takut kita terlupa kan. Lupa dah tekan je. Dah tak boleh nak makan. Dah puasa pun kena kotor. Itu penting. Tapi yang paling baik sekali berhenti waktu imsak. Kita kan ada kalender dia orang kalender. Waktu imsak ni 10 minit sebelum subuh. Jadi kalau tengok jam ni 6.18, maknanya pukul berapa? 6.10 lebih tu dah. 6.10 minit, 6.8 minit ke apa? 6.8 minit tu berhenti. Kenapa berhenti? Sebab takut-takut jam kita terlewat. Kalau jam kita terlewat, okeylah. Dia dalam buat puasa ni, kalau tersilap sahur tak boleh. Tersilap sahur dengan tersilap buka puasa dia tak boleh. Dia yang boleh apa? Yang boleh terlupa kita puasa. Boleh. Pukul 3, pukul 2, pukul 1. Balik kerja, balik dari kebun. Apa ni ramai-ramai tu? Ada ramai tu. Pukul 3 ni. Beli martabak 2 keping. Beli air kelapa 2 bukui. Beli kuih paket. Dia pun balik makan martabak ngap-ngap. Minum air habis paket. Habis bukui baru ingat. Puasa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Puasa tak? Tak. Itu terlupa kata dia puasa. Dia beza dengan orang tersilap sahur. Dia bangun-bangun, dia makan, dia baru seduk. Rupanya dah pukul 7. Tak boleh puasa. Itu nama dia tersilap sahur. Sama juga tersilap buka puasa. Dia balik pergi petang ni, habis-habis mayang asal dekat masjid, balik-balik rehat. Tengok jam, bangun setengah. Saya rasanya 3.5 jam, tempat ni. Cukup ni 3 jam. 3 jam, dia baca nak bangun 6.30. Tempatlah pada Ramadan dia itu bangun. Jangan. Alam jam pula, bunyi azan. Azan Mekah. Allahu Akbar. Elok 6.30 jam tu bunyi. Dia pun juga bangun. Kalau kabut dia sampai rumah. Makan. Rumah Israel. Tak makan rumah. Nak baca bunyi tu. Apa dia buat? Itu buat. Dia tak azan. Itu azan jam entek abang. Ya Allah, dah telat dah umat Israel. Puasa tak sah. Nanti bila masuk Syawal kena kotor. Fahamkan baik-baik tuan-tuan. Boleh rujuk kita bekah. Tapi ada ini apa ini? Ini bukan dari kita pandai-pandai hukum saya Ustaz. Ini dalam kita bekah. Banyak sangat itu. Jadi penting. Ini benda yang penting. Satu lagi alat. Peringatan tentang sirah.
Paling penting sekali bulan puasa ni jangan mandi beredam. Itu penting. Siang hari jangan mandi beredam. Melainkan orang yang memang kerja dengan air. Itu apa? Orang kerja bendang, orang kerja sungai Perak, ikan, jadi tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita yang tak ada kena-mena dengan kerja air, yang bulan puasa jangan beredam. Sebab apa? Sebab kalau berendam, kentut dalam air masuk dalam bubur, puasa batal. Walaupun tak sengaja. Itu penting. Sama juga gosok gigi berkumul-kumul di bulan Ramadan. Gosok gigi dan berkumul-kumul setelah masuk waktu zuhur. Jadi waktu zuhur pukul 1:30. Jadi 1:30 gosok gigi hati-hati. Kalau berkumul-kumul wuduk sunat 3 kali saja. Jangan mubalaghah dalam wuduk dan jangan mubalaghah dalam berkumul-kumul dan jangan berkumul-kumul kali keempat. Jangan. Sebab dia sunat 3 je. 4 makruh. Ini saya beri contoh. Jadi kalau kita berkumul-kumul, kita buat mubalaghah. Batal puasa. Batal. Kalau kita biasa tak apa. Ya. Setelah. Tak apa rezeki. Alhamdulillah rezeki. Tapi kalau itu bukan rezeki, itu bala. Itu batal. Hati-hati. Sama juga gosok gigi waktu zuhur. Gosok. Terjolong masuk. Tapi jarang jadi dia. Janganlah. Kalau jadi juga memang penting lah. Ayo, baik. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tak ada pun terlanjur gigi. Tak pakai Ramadan terlanjur gigi. Jadi kalau terselat, sampai waktu zuhur, batal. Masuk waktu zuhur lah, 1:30. Kalau sebelum tu tak apa. Kalau sebelum tu kita gosok terjeruk masuk dalam, masuk sampai dia masuk, dia yang membatalkan ni. Dia makhraj huruf ha. Jangan sampai terlajak terlepas dari huruf ha. Kita buat ha tadi. Mana jangan terlajak. Kalau tolong tu tak salah. Orang gosok gigi pun tak sampai situ. Orang gosok gigi dan gosok tukar kan. Apa kamu dua biji masuk dalam ni, kamu duduk tukar ke apa? Jadi hati-hati yang itu. Jadi penting, jangan berendam, jangan mubalaghah ketika berkumul-kumul dan jangan berkumul-kumul kali keempat. Sebab kalau kali pertama sunat, kali kedua sunat, kali ketiga sunat, kali keempat tu makruh. Kalau kali keempat tu tertelan, tak keluar ayo. Macam ni. Macam mana apa batal lah puasa macam mana? Kalau batal, mana batal? Boleh makan lagi ya? Tak boleh. Martabak tak boleh juga. Kena makan bila maghrib boleh makan. Nah ini. Dan ada pun. Itu penting. Jadi saya ingatkan dekat tuan-tuan ni sebab benda ni jarang ustaz-ustaz ingatkan. Jadi saya pun ingatkan. Seperti yang saya tekankan tu. Takut nanti puasa kita tak jadi. Sayang lah. Nak puasa 30 hari tak senang. Berapa ramai orang makan Maggi tengah hari tu. Ini jaga baik-baik puasa ni. Tapi kalau dah tak larat, saya nak buat macam mana kan. Dah terbaring kecil sawit ke apa, kait sawit ke, ataupun baru ambil jamin dekat sungai Perak ke apa ke. Tak macam mana hari tu boleh berlawan dengan buaya juga. Berlawan dengan buaya. Habis buaya. Balik-balik tak letak. Baru berlipat. Nak tunggu pukul 7:30. Saya tengok jam. Mati. Tumbat je lah ayam kau. Tumbat je lah. Dah tahu kan? Tumbat. Yang tu tak apa. Sebab apa? Sebab syarat wajib puasa larat. Antaranya ialah larat beragama Islam dan larat untuk berpuasa. Jadi kalau tak larat tak. Tapi wajib puasa. Tahu lah. Buka puasa tu boleh tak puasa dari dulu. Tak boleh juga macam tu kan. Sama juga lah kalau kita ada anak kita semua dia puasa.
Abang puasa abang ya. Jauh abang puasa ya. Puasa tengok kedua dia main bola tu tengah tu tak larat. Tengok urat baring ni bagi dia makan. Sabarlah budak-budak tapi. Jangan bapak dia cuma makan kali dah. Tak apalah bapak teman kamu makan. Makan contoh hari ni memang tak selera. Ni bapak temankan. Itu pesan dia nak kena dibek ni macam baik sama dia. Dia faham ke contoh. Benda-benda penting yang saya perlu ingatkan. Takut nanti dia lupa pula. Yang pertama tadi, malam pertama Ramadan, niat sebulan. Yang kedua, jangan berendam. Yang ketiga, jangan silap sahur, jangan silap buka. Yang keempat, jangan mubalaghah ketika berkumur-kumur dan jangan berkumur-kumur kali keempat. Itu kena faham baik-baik. Sebab benda tu bila termasuk, kalau kita berendam dalam air, kita kentut dalam air, kalau air tu masuk punggung, atas. Kalau tak masuk tak apa, dia takut termasuk. Kalau pun kita tak sengaja, sebab biasanya dalam puasa ni kalau tak sengaja tak batal. Contoh, kita meniaga air, kita yang meniaga air pada Ramadan, kita nak rasa air tu banyak tidak. Kacau bulu-bulu kacau. Kurang-kurang. Kita keluar balik. 4 balang. Balang yang keempat. Tak ada. Yang tu tak apa. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh saja rasa. Saja tak boleh. Kita kalau ada keperluan, ada hajat tak apa penting. Kenapa nak rasa tu? Nak tahu juga dia punya bacok tu. Air buah tu. Terasi ke, rasa tak rasa. Tak apalah dia niaga. Tapi kalau kita tak ada kena-mena tak boleh kan? Bukan tukang masak, bukan tukang apa, begitu rasa. Ni apa? Rumah kambing. Ni rasa dia. Hari ayam. Ni. Belian ni. Nak dia minyak-minyak ni. Pada petang. Tiba-tiba tertelan. Batal. Walaupun ter tak boleh. Boleh faham? Rasa dengan lidah. Bukan dengan tekak. Rasa dengan tekak yang telan tu. Tak rasa dengan lidah. Tak ada mahu yang telan. Kalau orang kata tertelan tu tak? Campur rasa pakai tekak. Dia pakai lidah. Orang rasa pakai lidah. Contoh. Anak kita ni berapa? Tabur kejar. Tabur sikit. Kalau puasa tu start daripada pukul 6.18 sampai 7.31. Masuk 7.32 tu balun dah nak balunnya lah. Ini makan kadang-kadang dah macam orang tak pernah jumpa makanan. Padahal umur dah 30, umur dah 40. Bertahun-tahun dah makan. Itu je benda. Setiap tahun martabak ayam, tak ada ayam. Martabak daging, tak ada daging. Itu je bendanya. Ni pula tak tahu dah puasa ni. Maklum lah 800 SSC. Tengok-tengoknya martabak ayam tak ada ayam. Telur pun tak ada. Telur pun tak ada. Jauh patutnya. Apa nama martabak tak ada telur ni. Ada bawang ni. Tapi bawang main juga. Kau tengok bawang pun tak ada. Sudah. Ayo bawang ni naga martabak ke. Ikan ada telur kan. Bawang pun tak ada. Bukan boleh sangat. Jadi itu je kita makan setiap tahun. Jadi sebenarnya tak ada nak kebuluh, tak ada. Ini kadang-kadang Allah, kita tak pernah jumpa makanan. Ayam bakar beli, ayam goreng beli, kambing bakar beli, nasi biryani pun beli, kuih pun beli. Berapa tahun dah tak makan tu. Padahal lah, pagi sampai petang pun. Beli sekarang kita nak makan juga. Tengok kurang nak jimat, datang masjid, dekat masjid. Bawa putih betul-betul. Jadi isi air pun balik. Itu pun kalau dia mau bagilah. Kalau dia kata tak cukup, kalau dia mau balik. Kalau dia mau kata lebih banyak, mau balik. Itu pun air mineral dah standby kat bawah kotak-kotak tu. Untuk tarawih, boleh lah buat sampai 23. Air banyak, minum. Abang pula yang beri minum ni makmum. Patutnya yang minum tu Imam dengan Bilal dia yang keluar suara. Makmum pula sampai 2 botol. Tak 2 botol. Kali tarawih 2 botol. Kalau kira apa, 30 hari. Kalau kira 30 malam, 3 kali 2. 60 botol di sobang je.
Kalau jumpa orang itu semua dia bawa daripada rumah. Orang bawa daripada rumah, banyak penuh minum ni. Lebih daripada Bilal ni. Jadi kalau itu sebagai peringatan tuan-tuan nak puasa jamu. Takut terlupa pula kita ingatkan tadi tu. Okey, kita balik pada perbincangan kita kan. Jadi tahiyat akhir kita keluarkan kaki kiri macam biasa kita buatlah. Nama dia duduk tawarruk. Jadi duduk di atas punggung kiri. Punggung yang dua tu belah kiri. Sama juga yang saya sebut tadi, dalam sembahyang yang wajib duduk. Tahiyat akhir yang wajib duduk. Nak duduk macam mana itu terpulang. Cuma yang sunat, yang disunatkan tanpa pahala, duduk tahiyat akhir. Itu yang sunat. Kalau nak duduk tahiyat awal pun boleh, nak duduk bersila pun boleh, nak duduk lunjur kaki pun boleh, nak duduk kalang judi pun boleh. Tak tahu duduk kalang judi kan? Orang kita sebut duduk kalang judi, padahal duduk kalang judi itu sunat Nabi. Tapi tak tahu dah nama dia macam tu. Duduk kalang judi. Duduk yang kaki ni atas je lah. Dalam bahasa Arab nama dia habwah. Duduk habwah. Tapi duduk habwah ni tak disunatkan dalam sembahyang. Dalam sembahyang ni yang disunatkan duduk istirahat. Itu disunatkan. Dan saya akhir duduk tawarruk. Yang biasa kita buat je lah. Yang duduk belah kiri pula, duduk belah kanan. Yang duduk belah kiri tu nak syabadi. Itu lain. Itu sikit nak syabadi duduk belah kiri. Duduk sembahyang tawarruk dia belah kanan. Jadi satu lagi, bila kita duduk, jangan sengit sangat. Duduk, tegak sikit ni, duduk dengan daging kepala. Dah macam tak ada tengkuk kan. Macam tu duduk, Allah. Dah macam tak larat sangat. Tegak sikit. Kalau dia tegak sikit. Tapi kalau tak boleh, macam mana? Keduanya engkau tasyahud dengan takzim. Kita baca tahiyat dengan membesarkan. Maknanya kita menganggap bacaan tahiyat kita itu satu benda yang penting. Memang penting pun. Kita sebut dalam kitab At-Tirmizi. Kalangan ulama Indonesia zaman dulu. At-Tirmizi. Dia, kalau tak silap, dia syarah kitab Sakinatun Najah. Dalam tu kalau kita buka dalam bahagian tahiyat akhir, disebutkan dalam kitab tu, yang kita baca tahiyat akhir tu itu adalah dialog Rasulullah dengan Allah Ta'ala semasa peristiwa Isra Mi'raj. Bila Nabi naik sampai ke Mustawa, dia Araj ni dia atas dia apa? Dia langit ketujuh tu Nabi jumpa Nabi Ibrahim. Ada Baitul Ma'mur, kiblat langit yang ketujuh. Atas lagi ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni di atas daripada langit ketujuh. Agaknya 5 pun kalau dalam kajian orang sains. Atas Sidratul Muntaha tu Arash. Atas Arash nama dia Mustawa. Mustawa tu tempat, kita kata kalau bahasa mudah ada tempat bersemayam Allah. Tempat Allah bersemayam. Macam raja tu kursi lah. Kursi raja tu. Jadi Rasulullah duduk kat situ. Itu yang kata Allah Ta'ala tak ada itu. Allah Ta'ala tak ada. Allah Ta'ala tak ada di atas, tak ada. Allah Ta'ala tak ada itu. Yang duduk di situ Nabi Muhammad. Nabi duduk di Mustawa tu. Kemudian Nabi baca tu. Yang kita baca ni. At-tahiyyatut thayyibah, at-tahiyyatut salawatut thayyibatun lillah. Allah Nabi baca. Bila habis Nabi baca, tiba-tiba Allah pula cakap dekat Nabi. Nabi pun faham cakapan Allah. Kalau diterjemahkan, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi balas salam daripada Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi yang tuan-tuan baca tu, itulah dialog Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Imam Zarqani, ada satu ulama mazhab Malik, nama dia Zarqani.
Dia dikarang ucap cara hadis muatok. Dia disebut sembahyang orang beriman, sembahyang orang beriman ialah mi'raj orang beriman. Isra' ni Isra' Nabi dari Mekah menuju ke Palestin, nama Isra'. Mi'raj tu Nabi daripada Palestin naik ke langit jumpa Allah. Jadi kata Imam Zarqani, kata beliau, sembahyang orang beriman itulah mi'raj milik orang beriman. Jadi bila kita sembahyang ni seolah-olah kita naik ke langit kan? Sebab kita ni sembahyang kan jumpa Allah. Kan bila kita sembahyang ni kita jumpa Allah. Walaupun jasad kita di dunia, tapi roh kita kan dah naik atas langit dah. Sebab tu kita baca dialog yang Nabi Muhammad bercakap dengan Allah. Jadi sebab tu bila tuan-tuan baca akhir tu, bayangkanlah kita ni, inilah dialog Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Hebat sungguh. Nabi Muhammad nak baca ayat yang dia baca ni dekat langit tu. Punyalah susah, kena naik langit pun boleh baca. Saya naik tangga boleh baca dah. Naik tangga Masjid Ansar boleh baca dah. Punya hebat kan. Sebab tu hargai dah. Janganlah kita rasa, alah biasa-biasa je. Biasa-biasa apa Nabi naik atas daripada lagi 7. Bukan lagi 7, atas daripada 7 tahun. Mustawa duduknya, berapa baca benda tu. Tambah pula kalau boleh kita ni bila baca bacaan dalam sembahyang, hayatilah bacaan kita. Bila contoh bila kita baca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu kan ucapan salam kita kat Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi itu Nabi Muhammad wa rahmatullahi wa barakatuh, kita bagi salam kat Nabi Muhammad. Kalau orang tanya awal mana sembahyang tu, sekali sembahyang dua kali bagi salam. Subuh je lah sekali. Aku tak ada tanya awal. Jadi tak payah nak penat-penat. Ni kadang-kadang orang kalang kabut. Ada orang nak pergi mana? Nak pergi umrah. Kita pun kirim salam dekat Rasulullah. Kirim salam dekat Rasulullah. Dia bagi salam hari-hari dia tak sedar. Punyalah orang pelik. Kita bagi salam dekat Nabi hari-hari. Tiba-tiba dia berkata kata orang tu, jangan lupa je kirim salam dekat Nabi Muhammad. Lah, yang kau bagi salam hari-hari tu. Cuma masalah kita ni tak faham. Itu masalah. Jadi hayatilah apa yang kita baca masa tahiyat. Hayatilah. Sama juga kalau contoh panjang pula cerita. Bila Nabi Isa punya. Tambah sikit lah. Kalau punya 3 kali 2 tahun kau kata. Sama juga lah contoh bila kita baca selawat Nabi dalam sembahyang kan. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa kita disebut dalam hadis Bukhari kan? Kenapa selawat ni Nabi Ibrahim? Kenapa tak sebut Adam ke? Kenapa tak sebut Nabi Nuh ke? Sebab kalau kita permulaan manusia ke Adam. Permulaan manusia kali kedua Nuh. Nabi Nuh ni permulaan manusia kali kedua. Kalau tentang buka kita awal lagi fikir apa beragak mereka apa nak puasa ni puasa tak jumpa lah mereka tak kaya ni jumpa lah mereka kalau ikut pendapat Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir ni memang ulama terkenal dalam bidang tafsir. Tafsir Quran, tafsir Quran yang azim. Memang banyak orang ikut tafsir itulah. Imam Ibn Katsir. Ibn Katsir dia sebut dalam kitab Hidayah wa Nihayah. Apa kata dia? Kita ni manusia zaman sekarang, kita semuanya keturunan Nabi Nuh AS. Kalau ikut pendapat Ibn Katsir lah. Ikut pendapat Ibn Katsir, kita semua manusia dekat dunia ni semuanya berketurunan Nabi Nuh AS. Sebab apa? Sebab keturunan orang-orang yang ikut Nabi Nuh atas kapal yang 80 orang semuanya dah tak ada. Keturunan orang semua dah habis. Keturunan yang masih bertahan sampai hari ini Nabi Nuh AS. Sebab tu Nabi Nuh ni boleh dianggap sebagai bapa manusia nombor 2. Bapa manusia nombor 1 tu Nabi Adam, bapa manusia nombor 2 tu Nabi Nuh. Tapi sebab apa selawat nak baca? Kama sallaita ala Nuh, nama tak ada Nuh. Sebab apa?
Sebab orang kata banyak syariat Nabi Muhammad, banyak syariat sekarang, agama Islam sekarang, kebanyakannya bersumber dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak para Nabi dan Rasul daripada keturunan Ibrahim alaihissalam. Termasuk Nabi Muhammad berketurunan Ibrahim alaihissalam. Macam kita ibadah haji, kita buat ibadah haji, bukan ibadah Nabi Ibrahim. Yang kita sa'i Safa Marwah, daripada Safa pergi Marwah, patah balik ke Safa. Sa'i itu kan menyebut perbuatan Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim. Yang sebelum tu tak ada. Walaupun ibadah haji yang pertama Nabi Adam, sebab Nabi Adam turun ke dunia, Nabi Adam ada tawaf Kaabah. Kaabah ni kalau tuan-tuan buka panjang. Kita Kaabah lah pula tu. Sama kecil dia. Dia belah larat lah nanti. Sampai nanti saya putih. Dia nak cakap pasal Ibrahim je. Kan? Jadi ada kalau buka dalam sejarah Kaabah, sejarah Mekah, antara yang sarang dia ada ulama Tuan Hussein untuk bumi Kelantan. Dia bermukim di Mekah. Jadi sini kitab tarikh Mekah, sejarah Mekah. Jadi ada riwayat mengatakan Kaabah mula-mula yang buat malaikat. Malaikat itu turun ke dunia, malaikat itu buat Kaabah. Tapi Kaabah tu tak besar macam sekarang lah. Kaabah tu kecil je. Malaikat tu buat. Malaikat yang itu yang proses. Masa Allah Ta'ala sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah pada ketika Tuhan berkata kepada malaikat, aku nak ciptakan khalifah di bumi. Jadi malaikat itu malaikat yang kata apa? Tufidufiya wa ikut lima sambungan ayat ni. Malaikat kata, ya Allah, takkanlah engkau nak ciptakan makhluk yang menumpahkan darah, berperang, merosakkan bumi, sama macam jin yang dah ada kat bumi. Malaikat yang bangkang tu malaikat yang duduk kat bumi yang buat Kaabah. Ada sebagian riwayat kata itulah malaikat yang bangkang. Yang bila dia kata qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bila Allah Ta'ala kata dekat Nabi Adam, bagi tahu semua nama-nama. Bila Nabi Adam bagi tahu, dia kata, betul lah kami mengakui Adam layak menjadi khalifah di bumi. Sebab dia ada ilmu, banyak nama dia tahu. Itu malaikat yang mula-mula kita Kaabah. Lepas tu, Kaabah tu makan dam. Bila dah zaman berlalu zaman, Nabi Adam turun, Nabi Adam buatlah Kaabah. Zaman pada zaman, Kaabah tu runtuh, Nabi Ibrahim pula bina Kaabah dengan Nabi Ismail. Dah sampai sekarang. Semua Kaabah yang sekarang ni dah renovate lah. Sebab dulu Kaabah zaman Nabi Ibrahim kecil sikit daripada Kaabah yang ada sekarang. Sebab tu, kenapa? Sebab banyak ajaran Nabi Muhammad ni bermuara daripada ajaran Nabi Ibrahim. Itu yang kita bila selawat dalam ayat kita sebut kama sallallahu ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tak sebut Nabi-Nabi lain. Jadi boleh dikatakan Nabi Ibrahim ni bapa manusia nombor 3. Bapa manusia dikatakan nombor 1 Adam, nombor 2 Nuh, nombor 3 Nabi Ibrahim. Apa alasannya? Alasannya sebab syariat Islam yang ada sekarang banyak berpunca dari ajaran Nabi Ibrahim. Dan juga banyak Nabi-Nabi memang berketurunan daripada Nabi Ibrahim. Okey, tadi kita mula pun awal juga tadi. Aku kata, bila baca saya akhir, bacalah dalam keadaan merasakan tahiyat yang kita baca itu hebat. Dahsyat. Janganlah kita rasa macam ada tahiyat ni pun. Jangan bacaan tu bukan satu benda yang remeh. Satu benda yang hebat tu. Dan engkau selawat akan Nabi dengan sempurna selawat. Macam biasa kita baca lah. Dan akan keluarganya dan sahabat. Tapi sahabat tu dalam selawat ada kesilapan. Sebab dia tak selawat dalam sembahyang tak ada sahabat. Jadi keluarga saja. Sebab apa selawat dalam sembahyang tu sama sallallahu ta'ala Ibrahim tu, dia ada keluarga saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada wasahbihi, tak ada. Wasahbihi Muhammad tak ada. Kenapa tak ada sahabat? Cuma ada keluarga saja. Sebab keluarga yang dimaksudkan dalam selawat saya akhir itu ialah umat Muhammad.
berdasarkan pendapat Imam Nawawi rahimahullah, boleh tengok dalam kitab Fathul Qorib. Kata Imam Nawawi berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik. Ada orang tanya Nabi, wahai Nabi Muhammad, siapa dia keluarga Nabi Muhammad? Nabi jawab, kullun taqi. Nabi kata, semua orang yang bertakwa ialah keluarga Muhammad. Jadi sebab itulah selawat dalam ayat akhir cuma selawat atas keluarga sahaja, tak ada selawat atas sahabat. Kenapa? Kerana sahabat pun masuk dalam nama keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama juga masuk dalam keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab keluarga yang dimaksudkan ialah umat Nabi yang beriman, yang beragama Islam. Ini sebab zaman Nabi Muhammad ke bawah ni, dia kira Islam je, tak Islam tak kira. Macam contoh Abu Lahab. Abu Lahab tu bapa saudara Nabi, tapi dia tak dianggap sebagai keluarga Nabi. Sebab apa tak dianggap keluarga Nabi? Sebab dia tidak beragama Islam. Jadi keluarga tak keluarga ni, syarat utama dia beragama Islam, beriman. Kita pun sama, dalam dunia ni apa pun kira beriman, beragama Islam. Tak kira harta ke, apa tu, kerja rajin ke, gaji betul pun tak kira. Yang orang kira Islam, beriman. Sebab apa? Sebab kita bila mati nanti, yang dikira di akhirat hanyalah Islam, beriman. Lain tak kira. Harta semua tinggalkan dia. Orang kalau mati, tanam dalam kubur, mana dia bawa harta? Tak ada. Harta tinggal. Sayang isteri tinggal. Anak tinggal. Semua tinggal. Yang kita bawa amalan kita, amalan dikira bila ada iman. Kalau iman tak ada, amal tak kira. Kalau orang tu masuk Islam, mengucap pun tidak, mengucap dengan iman syahadah pun tidak. Dia puasa, dia sembahyang, dia sedekah, dia buat baik, dia tolong orang. Dia apa? Dia bintang 5. Bintang sabit. Bintang sabit. Bintang sabit yang tolong orang kan. Bintang itu yang dia buat orang tu. Dia silap bintang pula. Bintang sabit yang pakai baju putih ni. Tolong orang. Walaupun dia rajin tolong orang, walaupun dia baik dengan orang, tapi kalau dia bukan Islam, tak beriman, Allah Ta'ala tak tahu ni zaman kebaikan dia tu. Tak tahu. Sebab tu yang kita kira Islam beriman. Iman juga hati. Islam keluaran. Kalau bukan orang lain, Abu Lahab, bapak saudara, tak kira. Sebab bukan agama Islam. Jadi, siapa saja yang beragama Islam, beriman, dianggap keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami juga waris Nabi kan ulama, ada ulama warasatul anbiya. Ulama waris Nabi. Kenapa ulama waris Nabi? Sebab Nabi-Nabi tak meninggalkan harta. Nabi-Nabi meninggalkan ilmu. Siapa dia yang menuntut ilmu sampai jadi pandai, dialah mengambil satu daripada para Nabi. Kan Nabi-Nabi, wafat Nabi ditinggalkan ajaran dia. Wafat Nabi ditinggalkan ajaran dia. Wafat ditinggalkan ajaran dia. Nabi sambung bila Nabi Muhammad lakani. Bila Nabi Muhammad wafat, siapa nak sambung? Nabi tak ada dah. Ulama lah yang sambung ajaran Nabi. Itu yang dikatakan para ulama waris para Nabi. Sebab Nabi meninggalkan ilmu agama, dia tak meninggalkan harta. Kalau tinggalkan harta pun harta bukan ini. Harta yang tidak digunakan ke dalam akhirat tak ada nilai di sisi Allah. Itu kita kena faham. Maksudnya kita Islam beriman. Orang tak kena letak oleh kamu kaya ke, pangkat betul ke, itu bangku 8 bangku ke. Sebab itu bangku 8 bangku itu masih ada jawatan dia. Itu kalau dia dah berhenti. Ada tak? Jadi, itu kan. Itu boleh dah, orang nampak tu. Itu kalau dah berhenti. Itu buka. Oh, dia dah. Jadi ada tengah kerja, orang nak kota, orang berhenti.
Yang ketiga, engkau doakan dirimu, doa untuk diri sendiri dan bagi segala mukmin. Ingatlah yang doa yang kita baca lepas tahiyat, lepas salawat. Allahumma qini ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa sunnah. Tapi kalau jadi imam, kalau jadi imam jangan baca. Imam ni baca sampai selawat je. Innaka hamidun majid. Dah, dari dalam. Nah, lama-lama sekarang baca lagi doa orang belakang tengok je. Dan jadi jangan. Apa pula tarawih? Aku jam. Oi, dulu pak itu ni tak habis. Lama penuh imam. Tapi tidak lagi dia nanti ada pada tak lagi. Kan dekat depan sebab pasal tu lama sangat. Awak jadi imam kan senang. Awak jadi imam senang. Itu kan. Tapi boleh jawab ini. Boleh saya imam, minta elok. Baik, saya bilang saya imam ni. Jadi doa untuk diri dan segala orang beriman. Ada pun kesempurnaan salam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada pun kesempurnaan salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا بما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وارحمنا من الصالحين